kepada Hajah Nora di atas ucapan yang beliau sampaikan sebentar tadi. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan Encik Fauzi Muhammad selaku pentaklimat kita pada petang ini. Encik Fauzi ini juga merupakan pegawai pendakwa Zon Timur Perkeso Negeri Kelantan yang beliau ini berpengalaman selama 22 tahun di dalam Perkeso. Jadi insya-Allah pada petang ini Encik Fauzi akan memberikan penjelasan yang sejelasnya kepada para guru berkenaan dengan skim caruman yang kita carumkan kepada semua guru. Jadi dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengarah Pasti Negeri Kelantan, Cikgu Muhammad Arif bin Abdullah, Puan Mariam binti Yusof, pengurusi majlis Guru Pasti Negeri Kelantan, ya. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Setiausaha Pastilah yang juga merupakan moderator kita pada hari ini, Cik Ustaz Muhammad Afi Rabbani bin Abdullah. Ini adalah alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi, pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam sesi taklimat kepada guru-guru pasti Negeri Kelantan. Jadi sebenarnya perkara ini kita dah rancang sebelum ini dan alhamdulillah terlaksana juga pada hari ini untuk kita pastikan bahawa guru-guru dapat mengetahui manfaat kenapa mereka ini dicarun dengan Perkeso. Untuk makluman semua guru-guru yang dihormati sekalian, sebenarnya caruman telah pun dibuat oleh Pasti Pusat ke Perkeso, Ibu Pejabat Perkeso pada bulan 8 lepas, dan kita telah pun mendaftarkan semua yang nama-nama yang telah dihantar kepada kita sebelum 9 hari bulan 8 hari itu. Jadi alhamdulillah akhirnya tuan-tuan, puan-puan bersama juga dengan Perkeso. Sebelum ni untuk makluman ada juga setengah pasti yang mencarum di bawah Akta 4. Okey, jadi saya nak supaya lebih ni lagi, saya minta izin untuk kita upload slide ya. Ustaz Boleh. Sila. Boleh share screen ni. Share screen ya. Okey, nampak ya? Okey, sekejap saya, yang ni tak menarik, saya kena ni dululah. Okey, dalam masa 1 jam lebih kurang ni kita akan bincanglah berkaitan dengan Perkeso ni. Jadi kalau ada mungkin Ustaz ada pertanyaan ya, bolehlah type dalam chat kita tu dan saya akan jawab melalui lisan lah ya. Saya kena upload semula. Okey, nampak ke? Ustaz nampak ke? Tak keluar. Slide, tak keluar. Ya? Tak keluar. Okey, semula. Saya upload sekali lagi. Saya upload semula. Nampak ke? Okey. Okey, tak apalah dalam bentuk ni pun. Okey,
Untuk makluman semua, jalan tak jalan. Okey. Untuk makluman semua sebenarnya tuan-tuan, guru-guru pasti telah pun dimasukkan di bawah skim bencana pekerjaan sendiri di bawah Akta 800, yang mana sebenarnya akta ini pada peringkat awalnya telah dikuatkuasakan pada tahun 2017 dulu untuk pemandu-pemandu teksi, ya, dan akhirnya diperluaskan pada tahun 2020 diperluaskan kepada semua sektor, termasuklah guru kafah, masuklah tuan-tuan. Ini adalah antara sektor-sektor yang ditakrif sebagai pekerja sendiri, di mana sesiapa yang bekerja sendiri yang tidak ada majikan, maka dia ditakrif sebagai bekerja sendiri dan boleh mencarun di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Jadi antaranya adalah yang pertama sekali pengangkutan, pertanian, peternakan, perhutanan, perikanan, makanan, pembuatan, pembinaan, macam-macam, ya. Semua yang bekerja sendiri itu boleh carun dengan PKSO. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dimasukkan di bawah khidmat sokongan, iaitu support service, di mana tuan-tuan puan-puan adalah sama kategorinya dengan kumpulan sokongan yang lain lah, ya. Ini termasuklah perkhidmatan isi rumah, whole service, ya, penjagaan rawatan. Okey, ini adalah jadual caruman, di mana kita sebenarnya ada 4 pilihan jadual caruman, di mana pada bulan 8 lepas pihak pengusaha pasti pusat dan juga PKSO telah bersetuju untuk mencarumkan semua guru-guru pasti di bawah plan yang kedua, iaitu sebanyak RM232.80 sebagaimana Puan Pengarah maklum tadi, iaitu pendapatan diisytiharkan sebanyak, ya, 1,550. Yang makna pendapatan tadi maknanya diinsurankan seolah-olah pendapatan 1,550. Saya faham ada macam-macam allowance yang diberikan oleh guru pasti tadi bergantung kepada kemampuan pasti masing-masing lah. Tetapi disepakati bahawa caruman adalah pada kadar RM232.80 seolah-olah bergaji 1,550. Okey, ini adalah untuk makluman sebagaimana yang telah pun dimaklumkan oleh Puan Hajah Nora tadi, pengarah tadi, bahawa bagi guru-guru pasti perempuan, ya, wanita, dia dicarum di bawah Pemerkasa Wanita, bernasib baiklah, sebanyak RM69.80 setahun, di mana sebanyak 70% lagi iaitu RM163 ditanggung oleh pihak kerajaan. Sebenarnya ada bajet daripada kerajaan sebanyak 10 juta untuk SPS wanita ni, ya. Bukan sahaja tuan-tuan sebagai puan-puan sebagai guru pasti, mungkin juga di kalangan kita, di kalangan keluarga kita yang bekerja sendiri, contohnya mungkin saudara mara kita yang jadi penjual, pembuat kuih, ya, penoreh getah, pekebun sayur, wanita, semuanya boleh mencarun dengan PKSO untuk pakej yang kedua ini sebanyak RM69.80 sahaja bagi perlindungan tempoh setahun. Okey, Pemerkasa Wanita ini hanya berlangsung sehingga 31 Disember 2021. Jadi saya harap mungkin ada saudara mara kita yang ada bekerja sendiri ini boleh maklumkan kepada mereka untuk dicarumkan di bawah skim ini sekiranya untuk mendapat perlindungan daripada PKSO. Sebab tahun ini ada subsidi 70% daripada pihak kerajaan. Okey, 1 April sehingga 31 Disember. Jadi bernasib baiklah apabila guru kafal disepakati untuk
dicarung di bawah SPS ini, maka dia mendapat benefit inilah. Okey, kita terus pergi. Kenapa tuan-tuan perlu dicarung dengan PKSU? Ya. Jadi sebelum ini mungkin seperti yang dimaklumkan oleh saudara pengurusi tadi, bahawa tuan-tuan pernah dicarung di bawah skim insurans swasta lah. Ya. Jadi bernasib baik sebenarnya pada bermula pada tahun 2017, bermula pada tahun 2020, barulah khidmat sokongan yang lain boleh dicarung di bawah SPS ini. Jadi dengan itu tuan-tuan apabila mencarung dengan PKSU akan mendapat perlindungan di bawah skim bencana pekerjaan sahaja. Ya. Okey, apa itu skim bencana pekerjaan? Adalah untuk sekiranya berlaku bencana pekerjaan kepada pekerja-pekerja sendiri yang dicarung ini, menyebabkan seseorang itu mendapat kecederaan atau kematian disebabkan oleh kemalangan atau penyakit khidmat yang terbit dalam masa menjalankan pekerjaan. Maksudnya kita memberi perlindungan bagi tuan-tuan sekiranya berlaku kemalangan, yang pertama sekali semasa menjalankan pekerjaan, yang kedua dalam perjalanan. Mungkin sekarang kita PDPR, pengajaran di rumah, mungkin tak ada perjalanan, tetapi kalau ada setengah-setengahnya yang perlu juga bergerak, maka kalau berlaku apa-apa dalam perjalanan, kita akan cover di bawah skim ini. Yang ketiga, menghadapi kecemasan. Dan yang keempat, penyakit khidmat. Ini sebenarnya menarik jugalah, penyakit khidmat ini, terutamanya semasa pandemik COVID-19 ini, di mana sebenarnya memang banyak tuntutan faedah dibuat, disebabkan oleh, tetapi kita kategorikan COVID-19 ini sebagai bencana kerja, ya, bencana penyakit yang terbit daripada pekerjaan, ya, bencana yang terbit daripada pekerjaan. Okey, apa faedah yang disediakan oleh PKSU sekiranya berlaku apa-apa musibah kepada tuan-tuan? Jadi yang kita ada di bawah skim ini, kita ada 8 jenis faedah, iaitu faedah yang pertama, faedah perubatan, yang kedua, hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, faedah orang tanggungan, allowance layanan sentiasa, faedah pengurusan jenazah atau faedah pengurusan mayat, faedah pendidikan, dan juga yang terakhir faedah kemudahan pemulihan jasmani. Okey, bagi faedah perubatan, kita faedah perubatan di mana kita akan membayar bil-bil perubatan bergantung kepada ya. Kalau tuan-tuan apabila berlaku kemalangan mendapatkan rawatan di hospital atau klinik kerajaan, maka bil-bil yang kita bayar tadi boleh kita bayar sepenuhnya. Okey, kalau hospital swasta, klinik swasta, dia bergantung kepada akta fee, bergantung kepada kadar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey, yang keduanya faedah hilang upaya sementara. Faedah hilang upaya sementara ini bermaksud sekiranya pekerja itu tadi, tuan-tuan mendapat sakit melebihi 3 hari, 4 hari termasuk hari kemalangan, maka kita akan membayar faedah hilang upaya sementara. Hilang upaya sementara ini dibayar sepanjang tempoh MC. Kalau MC sudah setahun, maka setahunlah hilang upaya sementara. Okey, sebagai contoh, tuan-tuan mendapat perlindungan di bawah plan yang kedua, iaitu seolah-olah bergaji 1,550, maka sekiranya berlaku kemalangan berkaitan dengan kerja dan mendapat cuti sakit, maka PKSU akan membayar sebanyak RM41.33 sehari. Ya. Bayar tak termasuklah hari cuti, hari cuti umum, cuti hujung minggu, cuti hari raya, apa semua, kita akan membayar, kita tak kira hari cuti atau tidak, penting. Okey, walau bagaimanapun ia tertakluk kepada
sekiranya dalam tempoh MC tadi pekerja itu datang bekerja, maka kita tak akan bayar MC sekiranya pekerja itu bekerja pada sepanjang tempoh MC. Ya, mungkin MC-nya 6 bulan, ya, mungkin bulan terakhir itu bulan ke-5, bulan ke-6 dah datang bekerja, ke tidak sepatutnya kita membayar faedah cuti sakit, faedah hilang upaya sementara itu sekiranya pekerja itu datang bekerja dalam tempoh MC. Okey, okey, ini adalah contoh pengiraan, ya. Contoh pengiraan yang mudah ada. Okey, kat sini ada plan yang kedua RM232.80. Cuti sakit, ini silap ya, kalau 100 hari 1 harilah. Okey, kalau 100 hari darablah dengan 1 hari. Jadi dapat RM41.133 lah, ya. Kalau 100 hari MC. Okey, apabila habis MC, apabila tamat MC, pekerja-pekerja ini, tuan-tuan boleh menuntut hilang upaya kekal sekiranya mempunyai hilang upaya kekal lah. Okey, hilang upaya kekal ini perlu tuan-tuan perlu kemukakan laporan perubatan kepada kita. Kita akan merujuk kepada jemaah doktor, itu prosesnya. Laporan perubatan, ambil borang dekat kita untuk minta laporan perubatan dengan pejabat rekod. Dalam masa sebulan pejabat rekod akan bagi tuan-tuan dan tuntutan bersama dengan laporan perubatan. Ya. Prosesnya kita akan, apabila kita terima laporan perubatan, kita akan rujuk kepada jemaah doktor. Jemaah doktor akan tentukan berapa peratus hilang upaya kekal. Sekiranya peratusan hilang upaya kekal itu, ini prosesnya. Sekiranya peratusan hilang upaya kekal kurang daripada 20%, so tuan-tuan boleh memilih untuk mendapat bayaran pukal atau bayaran secara berkala. Okey. Sekiranya taksiran tadi melebihi 20%. 20% sebenarnya tak susah pun. 20% ni sebagai contoh, katakanlah ada patah jari, 2-3 batang jari, ya, sehingga kan kita tak boleh nak menggerakkan kita tak boleh nak menggenggam jari tadi. Mungkin hilang upaya kekal melebihi 20%. Katakanlah ada terputus jari disebabkan kemalangan nak pergi kerja, katakanlah tersepit kepada kenderaan menyebabkan jari patah, mungkin jari telunjuk patah, ya, dia ada peratusan itu ditetapkan oleh undang-undang, ada buku panduannya berapa peratus, ya. Sebagai contoh, jari ibu jari satu ruas ini 10% hilang upaya kekal, ruas yang kedua ini 20% hilang upaya kekal, ya. Jari ini berapa peratus, jari ini berapa, ruas ini berapa peratus. Dia ada kadar-kadar yang telah pun ditetapkan oleh undang-undang, ya. Dia ada buku panduan hilang upaya kekal. Jadi kalau patah tak boleh nak grip, kalau hanya macam ni sahaja berapa peratus, kalau boleh bengkok sikit berapa peratus hilang upaya kekal. Okey. Katakanlah kurang daripada 20%, boleh minta secara pukal, bayaran pukal, dan juga boleh minta secara bayaran secara berkala. Kalau melebihi 20%, kita akan membayar secara pukal sebahagiannya dan secara berkala sebahagiannya. Okey, sekiranya tidak berpuas hati dengan peratusan hilang upaya kekal tadi, tuan-tuan boleh merayu kepada jemaah doktor rayuan. Sebenarnya PKSO juga boleh merayu sekiranya beranggapan bahawa taksiran jemaah doktor itu adalah sangat tinggi, ya. Untuk makluman tuan-tuan, doktor yang menilai tuan-tuan bukannya doktor PKSO, tetapi doktor hospital kerajaan yang telah dipilih oleh pihak hospital itu sendiri. Jadi kat sini kita kita sebenarnya tiada kepentingan di situ. Jadi kita memberi kebebasan kepada doktor untuk menentukan
hilang berapa peratus hilang upaya kekal, tetapi bergantung berdasar kepada panduan yang telah pun diberikan. Okey, ini adalah kadar, ya. Ini adalah contoh pengiraan hilang upaya kekal. Sebagai contoh, tuan-tuan, plan yang kedua, gaji 1,550. Kadar untuk hilang upaya kekal iaitu RM46.50. Sekiranya taksiran hilang upaya kekal adalah 100%, katakanlah, minta jauh lah, ya, berlakunya kemalangan menyebabkan lumpuh separuh badan, katakanlah, ataupun sepenuh badan. Hilang upaya kekal adalah, kalau doktor kata 100% hilang upaya kekal dan memerlukan seseorang untuk menjaga kita. Jadi sekiranya berumur kurang antara 25 sehingga 30 tahun, dia ada nilai kat situ. Ya. Sebenarnya untuk hilang upaya kekal ini dia ada nilai, kita panggil nilai aktuari, di mana kalau lagi muda lagi tinggi nilainya. Sebagai contoh, bawah 20 tahun nilainya sebanyak 8,973. Kalau antara 26 hingga 30 tahun nilainya sebanyak 829. Jadi katakanlah hilang upaya kekal ditaksir oleh jemaah doktor adalah 100%. Maka pekesau boleh membayar secara pukal sebanyak 1/5 daripada 100% tadi, iaitu sebanyak 20% hilang upaya kekal. Jadi RM46.50 darab dengan 20% darab dengan ini faktor umur. Umurnya katakanlah 26 tahun, maka 8,229. Jadi boleh bayar secara pukal sebanyak 74,000. Ya. Dan selebihnya 4/10 lagi, iaitu 80% lagi daripada RM46.50 tadi akan dibayar secara ansuran bulanan. Kalau 40, iaitu pada kadar harian sebanyak RM46.50 darab 68. Sebanyak RM37.20 sehari. Kalau jumlah hari pada bulan itu 28 hari, itu RM37.20 darab dengan 28 hari. Kalau bulan Mac 31 hari, jadi darablah dengan 31 hari, jadi RM1,441.50. Selain daripada itu, kalau doktor kata hilang upaya kekal 100% memerlukan seseorang untuk menjaga. Contohnya dah tak boleh nak bangun, ya. Ada seseorang yang menjaga, yang suap makanan, yang pakaikan baju untuk kita, ya. SOKSO akan membayar satu lagi allowance, dipanggil allowance layanan sentiasa sebanyak RM500. Top up kepada bayaran hilang upaya kekal berkala. RM500, katakanlah bulan Mac bayarannya RM1,441, maka dapatlah dalam RM1,941 pada bulan itu. Itu adalah kadar hilang upaya kekal. Okey, mungkin tuan-tuan di Kelantan ini walaupun gaji mungkin dalam sekitar 600-700, tetapi oleh kerana kerajaan Pekesau dan juga Pasti Pusat telah bersetuju di bawah plan yang kedua, maka inilah faedah yang bakal dinikmati oleh tuan-tuan. Okey, ini allowance layanan sentiasa. Yang seterusnya faedah pemulihan. Faedah yang ke-6 iaitu faedah yang kelima, ya, faedah pemulihan, di mana sekiranya berlakunya kemalangan tadi menyebabkan, katakanlah saya kata tadi lumpuh sebagai contoh separuh badan, dan pekerja ini masih lagi bersemangat untuk meneruskan, untuk memulihkan diri dia. Jadi sebenarnya boleh kita akan mengusulkan untuk mendapatkan pemulihan jasmani di bawah program Return to Work sama ada di Melaka ataupun buat masa ni di Terengganu, ya. Okey, yang keduanya pemulihan vocational. Ya, selain daripada itu, SOKSO juga di Melaka itu ada memberi latihan vocational
bergantung pada minat dan juga kemudahan yang ada di sana. Mungkin juga ada berlakunya kemalangan yang menyebabkan pengudungan, katakanlah kudung kaki, kudung pada paras peha. Pekesuk akan jemaah doktor akan menginsurkan, katakanlah menginsurkan kaki palsu, ya. Maka selain daripada kaki palsu, pekerja itu juga boleh mendapatkan pemulihan jasmani, ya. Mungkin pada peringkat awal mungkin tidak selesa dengan keadaan itu, jadi di situ di Melaka itu boleh kita latih yang sesuai dengan keadaan yang boleh berjalan semula dengan kaki yang kita berikan. Selain daripada itu, selepas ini ada slide berkaitan dengan pusat rehab kita di Melaka. Saya akan tayangkan. Okey, ini faedah yang ke-6, ya. Faedah yang ke-6 iaitu faedah orang tanggungan. Faedah orang tanggungan ini diberikan kepada waris si mati. Sekiranya berlakunya kemalangan berkaitan dengan kerja menyebabkan kematian. Tak kiralah kematian itu sama ada kematian serta-merta, kematian mungkin beberapa hari selepas kemalangan atau beberapa bulan lepas kemalangan, yang penting kematian tadi disebabkan oleh kemalangan. Maka pekesuk akan membayar faedah orang tanggungan kepada waris. Ya. Dia dah mati, jadi waris akan dapat faedah orang tanggungan. Dengan kadar, sebenarnya dengan kadar RM30 sehari kadar minimum dan maksimum RM118.50. Yang mana kalau yang ada orang yang bekerja sendiri, ya, atau pekerja-pekerja swasta yang lain yang bergaji atau memilih skim yang paling tinggi sekali iaitu seolah-olah bergaji RM3,950, maka kadar maksimumnya adalah RM118.50. Okey, faedah hauran tanggungan, kemalangan dan kematian yang disebabkan oleh bencana kerja. Yang saya dah sebut tadi, kematian pada hari kemalangan serta-merta. Yang kedua, dalam tempoh cuti sakit. Yang ketiga, semasa sedang menerima hilang upaya kekal berkala. Ya. Kematian meninggalkan orang tanggungan. Yang penting ada orang tanggungan. Ya. Dan orang tanggungan, kita tidak mengira hak umur, ya, hak umur pekerja yang meninggal dunia tadi. Ya. Yang penting ada caruman, sama ada di bawah SPS ataupun di bawah Akta 4, sekiranya berlaku berkaitan dengan kerja, maka waris akan dibayar faedah hauran tanggungan. Ini adalah kategori waris. Yang pertama sekali, kalau yang dah berkahwin, ya, dan mempunyai anak, kita panggil primary dependence, iaitu dependence yang utama, orang tanggungan utama, sama ada balu atau duda dan anak-anak. Ya. Kalau guru pasti ni ramai yang wanita, berlakunya kematian disebabkan oleh kerja, maka dapatlah pada si suami dan anak-anak. Ya. Sepanjang hayat kepada balu dan duda atau duda sepanjang hayat, ya, sehingga matilah. Dan kepada anak-anak sehingga berumur 21 tahun pada masa kematian, ataupun sehingga dia berkahwin. Kalau katakanlah umur 20 tahun dah kahwin, maka dia akan terhenti di situ. Okey. Atau sehingga habis ijazah yang pertama. Katakanlah masa kematian si anak tadi baru berumur katakanlah 18 tahun. Sambung belajar ke college ataupun ke universiti. Maka pada sebelum mencapai umur 21 tahun, keluarga ataupun penerima pencen tadi atau balu atau duda tadi yang ada boleh maklum kepada pekesuk bahawa dia ada anak yang masih belajar, yang akan mencapai umur 21 tahun dengan mengisi borang 117 yang kita akan bagi setiap tahun, borang declaration. Ya. Sekiranya telah bercerai, maka faedah orang tanggungan akan dapat kepada anak-anak sahaja.
Ya, sehingga tadilah yang saya katakan tadi. Atau belum berkahwin. Katakanlah dah bercerai dan tak ada anak. Katakanlah, okey, dia ada dua keadaan. Satu, bercerai tak ada anak, maka faedah orang tanggungan tadi akan dibayar kepada orang tanggungan kategori yang kedua, iaitu ibu bapa dan juga adik-beradik bawah umur 21 tahun. Ya, kalau tak berkahwin atau bercerai, tiada anak, maka bila berlaku kematian, ibu bapa akan layak mendapat faedah orang tanggungan, termasuklah adik-beradik kandung yang bawah umur 21 tahun. Okay. Ibu bapa sehingga kematian ibu bapa. Tak kira lah mati umur 80 ke 90, sok-sok akan bayar sehingga mati. Adik-beradik sehingga 21 tahun sahaja. Okey, sebelum terlupa, sebenarnya kategori yang pertama tadi, anak-anak tadi, satu lagi kategori, ada anak OKU. Sekiranya meninggalkan anak-anak OKU yang diakui oleh pihak perubatan, hospital, bahawa anak ini OKU dan tidak mampu mencari nafkah, faedah orang tanggungan akan dibayar sepanjang hayat anak OKU tadi. Ya, mungkin ada anak Down syndrome, maka kita akan bayar sehingga akhir hayat dia. Okey, yang ketiga ini jarang berlaku lah. Ya, tetapi sekiranya tiada yang atas, memang tak ada orang tanggungan yang layak, maka datuk dan nenek juga layak menerima faedah orang tanggungan sehingga datuk dan nenek meninggal dunia. Okey, saya sebenarnya nampak ke slide, Ustaz? Nampak. Boleh Nampak, tanya selalu sebab ada guru boleh, nanya. boleh. Anak tiri kira agak. Anak tiri, okey, sekiranya anak tiri itu di bawah tanggungan. Makna anak tiri tadi berada dengan kita. Berada bersama dengan kita di bawah tanggungan kita, maka anak tiri juga layak. Okey. Termasuk juga anak angkat. Anak angkat tetapi anak angkat adalah memenuhi syarat-syarat pengangkatan. Dia ada CJ pengangkatan. Sebab untuk makluman, faedah pekesu ini bukan faraid. Ya. Dia konsep di mana konsep pooling resources, di mana duit orang ramai dikumpulkan dalam satu tabung. Dan dia akan diagihkan kepada orang-orang yang layak mengikut ketetapan undang-undang peraturan yang telah pun ditetapkan. Jadi ramai yang tanya saya. Jadi saya senang saya cerita, konsepnya samalah dengan kita ambil kumpul duit khairat kematian, ya. Khairat kematian mungkin RM10 sahaja sebulan bagi sesebuah masjid tadi, ya. Jadi masjid yang uruskan khairat kematian RM10 sebulan. Sekiranya berlaku kematian, pihak masjid akan memberi kepada waris sebanyak RM2,000 katakanlah. Tak kira lah, walaupun baru sebulan, baru 2 bulan membayar caruman tadi, ya, khairat kematian tadi, katakanlah baru 5 bulan bayar RM50. Jadi masjid akan tetap bagi RM2,000. Jadi di mana duit yang RM1,950 tadi, itulah duit orang ramai yang telah dikumpulkan diberi kepada waris. Itulah konsep yang digunakan oleh pekesu. Duit tadi yang dibayar kepada orang tanggungan tadi atau faedah-faedah tuntutan yang dibuat tadi adalah duit yang dikumpulkan oleh pekesu. Yang itu dia panggil pooling resources. Apa lagi istilah dia? Satu lagi. Sharing of saya tak ingat satu lagi. Okey. Ini adalah cara pengiraan dia. Pengiraan telah pun ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana juga kaki tangan awam. Kaki tangan awam juga dia ada, kalau faedah orang tanggungan di bawah kesa dipanggil faedah orang tanggungan. Tetapi kalau kaki tangan awam yang meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan berkaitan dengan kerja dipanggil pencen orang tanggungan. Yang ini faedah orang tanggungan. Kaki tangan awam dipanggil pencen orang tanggungan.
kategori duda kategori orang tanggungan hampir sama dengan pekesuk. Okey, ini cara pembahagian. Cara pembahagian berbeza dengan pekesuk. Ini cara pembahagian pekesuk sekiranya ada seorang duda ataupun balu, 2 orang anak. Jadi duda pasangan akan dapat 3 bahagian, anak akan dapat 2 bahagian. Kalau ada sekarang apabila dicampur 3, 2, 2 jadi 7 bahagian. Jadi kadar harian RM46.50 tadi dibahagi dengan 7 darab dengan 3. Jadi sehari dapat pasangan akan dapat RM19.92, maka anak-anak akan dapat sebanyak inilah RM13. Apabila ada seorang anak sahaja yang tinggal, jadi dia ada 5 bahagian. Jadi RM46.50 bahagi dengan 5 bahagian. Pasangan akan dapat 3/5, anak akan dapat 2/5. Itu cara penilaian. Okey, ini kepada ibu bapa lah, ibu bapa dan adik-beradik ada cara penilaian dia. Ya. Ini kadar harian ya, RM46 ni, RM19.90 ni sehari. Kalau bulan tadi 30 hari darab 30 lah. Itu kadar bulanan. Pekesuk akan membayar setiap bulan, biasanya pada akhir bulan ataupun pada 1 hari bulan berikutnya. Ya. Okey, bila berlaku kematian, dia ada faedah pengurusan jenazah atau faedah pengurusan mayat, di mana pekesuk akan membayar sebanyak RM2,000 kepada waris faedah pengurusan mayat ni. Okey, untuk makluman yang biasa kita duk tengok dalam Facebook, dalam TV, dalam apa yang diberi cek tu, pada peringkat awalnya sebanyak RM2,000 itu adalah faedah pengurusan jenazah atau faedah pengurusan mayat. Biasanya kita boleh membayar dalam masa yang singkat, kurang daripada 3 hari lah, mungkin 1 hari 2 hari daripada tarikh dokumen lengkap yang kita terima. Ya, untuk makluman dan tuan-tuan, kita ada sebenarnya skuad prihatin. Ya, skuad prihatin kita ni apabila tersiarnya kes-kes kematian, sama ada disebabkan oleh kerja ataupun bukan disebabkan oleh kerja, pihak pekesuk skuad prihatin ini akan mendapatkan maklumat daripada pihak-pihak tertentu, mungkin daripada polis, daripada wartawan, daripada keluarga, di mana kita akan menyemak carumannya. Kalau carumannya ada cukup di bawah ada satu lagi skim, maka terus kita akan bantu beri borang tuntutan, bantu mengisi borang tuntutan, dan kita akan bayar pengurusan jenazah dahulu untuk meringankan beban waris tadi. Okey, mungkin ada soalan. Ini faedah pendidikan ya, last sekali, faedah yang ke-8, di mana anak-anak terima hilang upaya kekal berkala, dan faedah orang tanggungan berhak ataupun boleh memohon untuk mendapat faedah pendidikan daripada pekesuk, sama dengan PT-PTN jugalah. Ya. Okey, mungkin ada soalan sebelum saya pergi. Ada beberapa slide lagi. Kita ada beberapa soalan saya baca. Okay. Okay. Yang pertama, cikgu tanya, caruman ni ada tempoh matang tak? Ada tempoh matang. Okey, soalan yang menarik. Tempoh matang ini biasa kita kaitkan dengan insurans lah. Apabila kita beli insurans, personal insurans, dia ada tempoh matang dia. So tempoh matang dia adalah tempoh mula mencarum. Katakanlah baru mencarum hari ini, baru bayar hari ini, maka bermulalah faedah yang saya sebutkan tadi hari ini. Dan untuk tuan-tuan, saya telah dimaklumkan oleh Ibu Pejabat bahawa tuan-tuan yang nama yang telah dihantar ke Ibu Pejabat pasti pusat dah disalur kepada pekesuk dan telah pun didaftarkan. Maka bermula tarikh pendaftaran itu. Dia tak ada tempoh matang. Sehinggalah katakanlah daftar ini, pelindungannya sehingga setahun. Katakanlah hari ini 22 bulan 9, pelindungan sehingga 21 hari bulan 9 tahun 2022 pukul 12.30 malam. Okey, ada soalan lagi? Yang kedua, kalau dijangkiti COVID di tempat kerja. Okey, yang dijangkiti COVID di tempat kerja ataupun berkaitan dengan kerja lah. Ya. Okey, untuk makluman kluster, senang cerita kluster tempat kerja.
Kluster tempat kerja, kalau dijangkiti COVID di tempat kerja, kita tahu macam apa ni, Top Glove apa semua tu, Lawako, memang banyak kes-kes COVID berlaku tempat kerja. Kalau dijangkiti di tempat kerja, maka boleh tuntut di bawah skim bencana kerja dengan kadar MC tadilah RM41.33 sehari. Andai kata, minta jauh lah, apabila kena berlakunya macam ni, dijangkiti oleh rakan sekerja atau tempat kerja, kena COVID, katakanlah mula-mulanya MC, ya, masuk ward, ya, tiba-tiba kena intubate, ya, ditidurkan, dan ya dengan kuasa Allah Taala, dengan ya katakanlah sampai di situ sahaja umurnya, sekiranya mati disebabkan oleh COVID tadi, jangkitan tempat kerja, maka layak, warisnya layak di bawah yang saya sebut tadi, faedah orang tanggungan. Okey. Okey. Tu ada satu soalan ni, skim ni ada hak umur. Hak, mungkin maksud dia hak umur nak masuk ataupun hak umur. Ya. Tiada hak umur. Okey. Yang penting bekerja sendiri, ya. Untuk makluman yang cikgu guru saya tak pastilah ada lagi tak umur yang lebih 60, guru pasti. Saya pastinya ramai yang muda-muda lagi, ya. Okey, tiada hak umur, walaupun sebenarnya dalam Akta Pekeso ni takrifan pekerja tiada hak umur. Sebagai contoh, saya pergi ke lain sikit, katakanlah kita ada kedai runcit dekat kampung. Kita ada anak saudara yang katakanlah tak nak sekolah, ya, daripada dia duduk merayau, ya, kita pun ambil dia bekerja, baru umur 16 tahun, 15 tahun, yang ambil kerja jaga kedai kita. Kita bayar dengan kadar katakanlah RM15 sehari ataupun RM20 sehari. Itu juga adalah pekerja di bawah akta dan sebenarnya perlu dicarum di bawah Pekeso, di bawah satu lagi akta, iaitu Akta 4. Ya, maknanya tiada hak umur. Sama juga dengan lebih umur 60 tahun, selagi bekerja, selagi itu kalau bekerja dengan orang, ada majikan, majikan itu wajib mencarum Pekeso. Kalau bekerja sendiri boleh. Bekerja sendiri ni adalah pilihan, ya, buat masa ni pilihan, tidak diwajibkan. Nak mencarum boleh di bawah skim ini. Okey. Ya Ustaz, ada lagi sebelum kita pergi sikit lagi? Ni tak ada. Boleh sambung. Okey. Kita pergi sikit lagi. Okey, kita ada faedah pendidikan. Ini adalah pusat rehab kita di Melaka. Ini adalah kemudahan. Ini sebagai contoh, ya. Kita tunjuk ni. Ini saya rasa mungkin dia ni memang tak boleh jalan. Ya, dia ada angkat. Dia akan dilatih untuk berjalan. Ini ada apa ni, macam kita tempat jogging ni. Dia akan berlatih di sini. Ya, ini yang mungkin yang apa ni, tangan ke dipanggil pakai tangan palsu ke kaki palsu ke, dia akan berlatih untuk membawa kenderaan. Ya, ini adalah kolam, ya, kolam di mana bagi apa ni, pekerja-pekerja yang lumpuh separuh badan, cara pemulihan salah satunya adalah dengan mengampungkan diri dalam kolam yang kita sediakan di pusat rehab di Melaka tu. Ini adalah kemudahan yang tercanggih sekali lah di Asia Tenggara. Okey, ini alat-alat lain lah, ya. Ya, ini ada, ya. Okey. Ini sebahagian, ya, kat luar pusat rehab lah, ya. Ini ada yang pakai baju biru ini adalah fisioterapi. Yang akan inilah. Untuk makluman, di pusat ini sebenarnya ada penginapan. Sesiapa yang apa ni, berminat, bersemangat untuk pulihkan diri, boleh memohon untuk pergi ke sana, di mana kita akan tanggung dari segi tempat penginapan dan juga makan minum semasa berada di sana. Penginapan 2 orang sebilik, tapi aircon tak adalah, ya. Okey, ini latihan vokasional. Ini pusat-pusat latihannya. Ini menjahit, ini ada menggunakan komputer, yang mungkin ini nak buat kuih apa semua. Ini mesin pencetakan, macam-macam ada sebenarnya. Ini nak baiki telefon. Okey, cara bayaran yang guru pasti diuruskan oleh pasti pusat, disalurkan kepada ibu pejabat kita.
Yang mana yang lain-lain yang bekerja sendiri, mungkin ada saudara mara yang bekerja sendiri, boleh melalui talian, atas talian, dan juga boleh ke kaunter Perkeso lah dengan menghubungi pegawai Perkeso untuk buat pendaftaran dan juga pembayaran caruman. Okey, saya pergi kepada perlindungan, saya pergi kepada SPS Lindung ya. SPS ni skim pekerjaan sendiri. Okey, ini untuk knowledge lah ya. Untuk knowledge tuan-tuan, untuk pengetahuan makluman tuan-tuan bahawa sebenarnya pada masa sekarang masih lagi kerajaan kerajaan ada memberi, kita panggil, peruntukan bagi SPS Lindung dan program SPS Lindung. SPS Lindung ini adalah untuk memberi perlindungan kepada inilah anggota tentera yang ini saya tak nak sentuh lah. Ini sebenarnya guru takmil, noja, sahab, siap, imam bila ini juga diuruskan oleh JAKIM, di mana sebenarnya di bawah SPS Lindung ini tidak perlu dicarum, tidak perlu dibayar pun. Perlindungan ditanggung oleh kerajaan sepenuhnya. Okey, yang saya nak tekankan di sini adalah nombor 4 ini. Nombor 4 adalah delivery riders ya. Mungkin juga guru-guru kafar kita ni sekarang ini ada yang menjadi delivery riders. Mungkin lepas mengajar dekat sekolah, petangnya jadi delivery riders ya, menggunakan motosikal menghantar barang-barang JNT ke, menghantar barang-barang daripada syarikat-syarikat lain atau membawa jadi Grab riders. Sebenarnya boleh mendapat perlindungan dengan Perkeso di bawah SPS Lindung, di mana orang yang bekerja sendiri ini tidak perlu membayar apa-apa sebab ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan sebanyak RM232.80 bagi tempoh perlindungan setahun. Jadi bolehlah war-warkan kepada saudara mara kita, mungkin adik-beradik kita yang jadi riders Foodpanda ke apa ke. Saya rasa Foodpanda tak ada masalah sebab diuruskan oleh Foodpanda sendiri. Tetapi yang persendirian ni, mungkin yang pakai je baju pakai poster dekat belakang motor, siapa yang nak menjadi delivery riders ya, mungkin ambil upah setiap hari, ambil order, beli barang dekat Tesco ataupun dekat Ion Mall, hantar kepada pelanggan. Jadi itu pun boleh ya. Okey, selain daripada itu, yang lain, kita ada program penjana gig pada masa ni. Puan Hajah tadi dah sebut. Penjana gig ni sebenarnya selain daripada boleh juga dimanfaatkan oleh yang riders ataupun pemandu kenderaan atau apa-apa pekerjaan yang menggunakan platform gig. Platform gig ni bermakna platform digital. Dia ada satu sistem platform digital yang didaftarkan dengan MDEC, maka kita juga akan memberi perlindungan sebanyak 70% subsidi kerajaan, sama dengan permekasa wanita. Okey, ini SPS Lindung tadi, 100% ditanggung oleh kerajaan. Mungkin boleh ambil gambar ni, snap gambar ya, kalau senang sikit nak faham. Okey, ini syarat kelaikan SPS Lindung tadi. Okey, boleh ambil gambar, senang untuk rujukan. Okey, ini cara kuat kuasa sehingga 3 Disember, macam mana nak daftar ataupun terus berhubung dengan pejabat yang berdekatan. Okey, secara ringkasnya, saya boleh rangkumkan, ada 10 minit lagi ni. Okey, secara ringkasnya, tuan-tuan di bawah, yang mana di bawah permekasa, di bawah penguasa wanita, ada SPS Lindung, yang ini yang tak termasuk, tuan tak termasuklah kecuali yang saya katakan tadi. Ini ada penjana gig, ini masih lagi berjalan sehingga 31 Disember. Ini pun sama, 31 Disember 2021, ini pun sama. Jadi saya minta ambillah peluang ini, di mana kerajaan memberi subsidi, banyak subsidi kepada orang-orang yang bekerja sendiri ini untuk dicarum dengan Perkeso. Perlindungan setahun, yang ini semua sektor, penjana gig semua sektor, tetapi mestilah menggunakan platform
gig yang berdaftar dengan MDEC yang bawah sekali itu syarat pendaftaran. Ya, itu yang penting. Caruman hanya RM69.80. Okey. Untuk SPS Lindung, katakanlah jadi pemandu Grab, Grab Food, Food Panda, sama ada dengan motosikal, basikal, maka boleh mendapatkan perlindungan percuma. Ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Ini pemerkuasa wanita, sekali lagi saya kata, guru kafar perempuan memang dikategorikan sebagai pemerkuasa wanita, tetapi yang lain-lain mungkin ada saudara mara kita yang bekerja di rumah, yang buat kuih apa semua, buat kuih katakanlah hantar kat hari-hari hantar dekat kedai kopi katakanlah. Itu juga boleh dikategorikan sebagai pekerja wanita, pekerja sendiri, ya, dan boleh mendapat perlindungan dengan kadar RM69.80 sahaja. Okey, saya rasa ada soalan, Ustaz. Pertamanya dia cikgu tanya, jika dia dah carum sebelum ni dengan inisiatif sendiri, macam mana dengan bila pasti Malaysia carum yang baru? Adakah boleh dua contohnya dua yang baru ni dengan yang lama? Okey, saya bagi kalau di bawah skim bencana pekerjaan, apa contoh, saya bagi contoh, katakanlah sebelum ni dah carum di bawah pemerkuasa wanita, katakanlah dia buat kuih katakanlah. Okey, dah carum. Dan selain daripada dia buat kuih, dia juga adalah guru kafah, guru-guru pasti, dan pasti juga mencarum di bawah pemerkuasa wanita, guru pasti. Jadi apabila berlaku berkaitan dengan aktiviti guru pasti, maka boleh menuntut di bawah kerja yang dibuat. Ya, sekiranya berlaku kemalangan berkaitan dengan aktiviti yang dia carum sebelum ini, tempoh perlindungan masih ada, maka klaimlah di bawah skim yang satu lagi, caruman satu lagi. Maka dia tidak berlaku pertindahan kat situ. Ya, dia ada dua bidang atau skop kerja yang berbeza. Okey, satu lagi sebelum saya bagi Ustaz soalan. Satu lagi, ada guru pasti yang saya kata sebelum ini, tak perlu saya sebutlah, pasti dengan inisiatif dia sendiri ada mencarum di bawah Akta 4. Ya, yang ini Akta 800. Akta 4 tadi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, di mana ada setengah-setengah pasti sebelum ini dah mencarum di bawah Akta 4, iaitu ada potongan majikan, ada share pekerja. Itu sebenarnya perlindungannya adalah 24 jam. Yang pertama, satu bencana kerja, dan satu lagi di bawah skim keilatan. Skim keilatan ni sebenarnya lagi menarik sebenarnya, yang Ajah ada maklum kat tadi kata kalau ada apa-apa boleh jemput kita. Skim keilatan ni di bawah SPS ni, skim pekerjaan sendiri ni, skim keilatan itu tak ada. Skim keilatan ni bermaksud apa-apa keilatan atau kematian yang keilatan yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh kerja, sebagai contoh kena kanser, tak boleh kerja. Ya, maka dia layak menuntut di bawah skim di pencen ilat, di bawah skim keilatan ni. Ya. Katakanlah mati bukan sebab kerja, maka kita panggil pencen penakat. Yang itu paling banyak, pencen penakat tadi. Ya. Sebab itulah cara yang dah bayar sebelum, katakanlah sebelum ni ada bayar di bawah tempat. Katakanlah bayar daripada tahun 2015 katakanlah. Berhentinya sehingga guru pasti kata okey, kita bayar sehingga bulan 6 2021 sebab sekarang kita nak masuk di bawah SPS, skim pekerjaan sendiri. Katakanlah dah mencarum 6 tahun katakanlah. Maka di bawah caruman itu tadi tidak boleh diambil balik, tetapi perlindungan kita akan bagi sehingga habis edah ni. Katakanlah dia dulu tak pernah mencarum, mula mencarum 2015. Sehinggalah berhenti pada tahun 2021, 6 tahun mencarum. Maka faedah tadi boleh lagi dinikmati sehingga 12 tahun akan datang. Yang mana yang guru pasti sekarang dulu dicarum di bawah Akta 4, sekarang dicarum di bawah SPS biasa ni, skim bencana pekerjaan ini, maka perlindungan tadi masih lagi ada.
Kalau 5 tahun, ada 10 tahun lagi di bawah skim keilatan. Tetapi yang baru, yang tak pernah mencarum, di bawah akta lama, dia hanya layak di bawah skim pekerjaan sendiri sahaja. Okay, ada soalan? Seterusnya soalan, sebahagian guru kita ni ada juga dilantik sebagai guru kafar. Jadi soalan dia, kalau pasti dah bayar, kafar pun bayar. Adakah kedua terima kedua? Soalan yang menarik. Ya, okey. Guru kafar dia bayar di bawah akta 4. Satunya di skim bencana pekerjaan kita cover yang saya cerita tadi, dan juga skim keilatan. Katakanlah berlakunya kemalangan nak pergi mengajar dekat sekolah, ya, berkaitan dengan kafar, maka pihak kafar, pengurusan kafar, seksyen pengurusan kafar kena lapor kemalangan kepada kita. Sekiranya berlaku, jadi dia akan layak, kafar akan lapor kemalangan dan tidak akan bayar. Okey, sekiranya guru kafar tadi berlakunya katakanlah ditimpa penyakit, katakanlah sakit jantung ke kanser ke sakit buah pinggang, terpaksa diberhentikan kontrak guru kafar setahun. Ya, katakanlah setahun. Tamat kontrak, dia tidak memperbaharui lagi kontrak tadi. Maka oleh kerana dicarun di bawah kafar tadi, maka dia layak mendapat klaim tuntutan pencen ilat. Dia tak bertindak. Okey. Satu lagi soalan, jika cikgu tanya, jika dia caruman contoh bermula bulan 9 tahun ni, habis tahun depan. Tapi katakanlah bulan 2 tahun 2022 ni dia berhenti kerja. Jadi macam mana? Okey, dia berhenti kerja. Caruman tidak boleh dipulangkan semula, tetapi coverage tadilah dia hanya coverage sehingga bulan 2 lah. Sebab coverage asalnya dibayar tadi untuk bekerja sebagai guru pasti. Maka dah tak bekerja dengan pasti lagi, tak ada lah nak pergi kerja apa semua, mungkin kemalangan di luar daripada skop bidang tugas dia tadi, sebab dah tak bekerja. Maka dengan kata lain, coverage-nya dah tak ada. Okey, jadi mungkin sebelum saya tutup dah 4 ni, sebelum saya tutup ada satunya sebab saya tak masukkan dalam slide ni, dalam 2-3 hari lepas ada pengumuman daripada isu dibangkitkan di Parlimen bahawa sekiranya ada didapati 4,000 lebih guru ibu bapa kepada murid-murid telah meninggal dunia disebabkan oleh COVID. Jadi ada dibangkitkan supaya PIBG dengan kerjasama PKSO, dengan kerjasama sektor pengusaha sekolah pendidikannya, Jabatan Pendidikan, mendapatkan maklumat dan menyemak dengan PKSO sama ada ibu bapa yang telah meninggal dunia tadi layak mendapat faedah daripada PKSO ataupun tidak. Jadi saya seru juga kepada guru-guru pasti sekiranya ada berlaku kematian kepada ibu bapa yang berumur 60 tahun ke bawah. Ya, sebab kita tak tahu dia orang ni buat caruman ataupun tidak. Saya risau takut dia orang tak tahu bahawa mungkin dulu ibu bapa ni kerja kilang, sekarang balik kampung kerja sendiri. Caruman semasa kerja kilang katakanlah ada 20 tahun. Dah duduk kat kampung, tiba-tiba berlaku kematian kena COVID. Caruman tadi boleh diguna pakai. Yang penting sebelum umur 60, kematian sebelum umur 60. Mungkin kita sebagai pendidik, mungkin simpati dengan anak-anak tadi dengan cara kita salurkan maklumat pada PKSO semak, kalau sekiranya layak di bawah tuntutan pencen penakat, maka kita boleh sama-sama membantu murid-murid tadi untuk mendapat, macam saya kata tadi, faedah daripada PKSO, bayaran pencen setiap bulan. Jadi bolehlah salur maklumat dengan kerjasama pasti negeri pun boleh. Ya, kita bekerjasama dapatkan maklumat, yang penting ada IC, nama, tarikh mati dan nombor telefon waris. 4 benda tadi. Salur kepada kita semak, layak, kita pakat-pakat bantu anak-anak tadi untuk mendapat faedah daripada PKSO. Okey, yang keduanya, buat masa sekarang kita ada Proud to Register. Proud to Register ini kita
menggalakkan majikan-majikan yang mempunyai pekerja mendaftar dan mencarut dalam KESO. Ya, proud to register ni sebenarnya untuk majikan yang ada bekerja. Mungkin guru pasti sendiri ada kedai runcit, ada meniaga sendiri, ada pekerjanya, maka yang tak daftar lagi boleh daftar dengan kita. Kita tak ada apa-apa hadiah yang wow, tetapi sekiranya ada tunggakan caruman, dibayar tunggakan, penaltinya tak ada. Penaltinya boleh dibatalkan, boleh dihapuskan sepenuhnya dalam tempoh sekarang hingga 31 Disember. So, ada lagi ke, Ustaz? Ada kot. Ada lagi. Cuma nak tanya dari segi teknikal dia lah, bila berlaku di kemalangan di kalangan guru ni, bila berlaku macam mana? Bila berlaku kemalangan di pihak guru, katakanlah berlaku kemalangan menyebabkan tak boleh nak bergerak apa semua. Jadi takkanlah nak datang hantar borang. Ya, kalau yang menyebabkan mungkin tak sedarkan diri, tak mampu nak berfikir apa semua, waris boleh membantu untuk membuat tuntutan. Ya, borang tuntutan dipanggil borang SP2, borang SPS2. Borang SPS2 iaitu borang tuntutan kemalangan. Boleh download daripada laman web lah, ataupun hubungi kita, kita akan bagi bersama dengan checklist. Kalau yang ialah yang dia boleh berkomunikasi dengan kita, minta dia sendiri buat kita tolong, mungkin anak-anak boleh tolong bantu isi borang, dia tanda tangan dan dihantar kepada kita. Ya. Okey, satunya boleh buat masa sekarang disebabkan pandemik ini, boleh email saja kepada kita dan yang original itu datang kemudian. Okey. Okey, jadi sebelum saya mengundur diri, saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Ustaz Afi di atas usaha dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian untuk menjayakan program kita pada hari ini. Semoga apa yang saya nyatakan ini mendapat manfaat daripadanya. Mungkin sama-sama kita menjaga diri kita, mengelak daripada berlakunya kemalangan dan mengelak daripada COVID-19, dan sekiranya apa-apa berlaku kepada kita, dengan adanya sedikit ilmu ini boleh membantu tuan-tuan dan juga boleh membantu anak-anak murid kita yang mungkin kehilangan ibu bapa disebabkan oleh masalah sama ada COVID ataupun bukan COVID. Kematian saja boleh berhubung dengan kita untuk buat semakan bawa tuntutan dengan KESO. Jadi sekali lagi saya ucapkan kepada Pasti Negeri terima kasih dan tahniah kerana telah pun mencarut dengan KESO, dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Fauzi atas taklimat yang diberikan sebentar tadi. Semoga semua guru boleh memahamilah sikit sebanyak berkenaan dengan caruman yang telah semua guru dicarumkan oleh pihak Pasti Malaysia. Kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya dari guru WhatsApp. Saya akan panjangkan kepada Encik Fauzi lah untuk kita perjelaskan lagi kepada semua guru. Dan sekali lagi Pasti Negeri Kelantan merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Fauzi, Hajah Nora dan semua staf Perkeso yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini, dan kepada semua guru Pasti Negeri Kelantan. InsyaAllah semoga caruman ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita tak using lah nak pergi hijau pun tak using, nak hijau pun dengan semangat. Sebab kita sudah ada, sekurangnya kita ada caruman, ada bekalan kita lah, bekalan kita untuk diri kita sendiri, bekalan kita untuk keluarga kita jika berlaku apa-apa kemalangan kepada diri kita sepanjang kita melaksanakan tugas kita mengajar anak-anak kita semua. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini. Marilah sama-sama kita tangguhkan perjumpaan kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, sebelum tu Ya, ya. boleh tak kita buka semua sekali ambil gambar, boleh? Boleh. Minta Kita ambil gambar-gambar. minta host tu Buka semua. gambar. Buka gambar semua. Nak ambil gambar. Ambil gambar-gambar lah buat kenangan. Okey, terima kasih. Kita ambil gambar. Boleh dah tu, boleh buka belakang. Boleh buka. Slide sana boleh share je Fauzi. Ya, saya akan email kepada Ustaz. Biar. Terima kasih. Bukalah, kita ambil gambar-gambar dulu.